faktor luar raja, kita tahu Erdogan adalah seorang yang anti Barat, anti Amerika. Dan beliau seorang yang secara vokal anti Israel. Dan ini antara faktor yang menyebabkan ekonomi Turki mulai kemerosotan. Kadar inflasi sampai 60-70%. Sebagai contoh saya pergi ke Turki pada tahun 2009 Itu kan saya pergi Ketika saya pergi itu 3 lira 1 ringgit 3 lira 1 lira 3 ringgit lebih kurang macam USD. Saya pergi tahun lepas 1 ringgit 6.7. Cuba bayangkan, nilai lira saja yang berubah, tetapi barang harga tetap sama. Amerika dan kawasan-kawasan Barat menggunakan berbagai tekanan ekonomi, dan ini merupakan antara penyumbang dan faktor yang menyebabkan Turki mengalami krisis ekonomi yang kritikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat dan salam bahagia kepada semua yang sedang mengikuti kita secara langsung daripada Facebook Institut Raisan maupun daripada YouTube Institut Raisan. Kembali lagi bersama dengan saya Hanif Ahmad dalam Fakta dan Analisis. Dan setelah sekian lama kita tidak bersiaran, kali ini kita kembali bersiaran dengan satu konsep yang lebih baru dan mungkin lebih segar dan mungkin lebih menepati cita rasa semasa. Sekarang ini kan kena nampak mikrofon seperti ini, mungkin itu yang lebih menepati golongan yang nak melihat siri perbincangan seumpama ini. Jadi Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi Institut Raisan dengan Fakta Analisis, pastinya bersama dengan saya Hanif Ahmad, dan kita akan membicarakan berkenaan dengan topik-topik yang berkaitan dengan isu semasa, topik yang perlu diulas untuk sebagai pencerahan kepada mereka di luar sana. Dan hari ini ada satu topik yang sangat menarik untuk kita perbincangkan, satu topik yang sangat penting sebenarnya dalam geopolitik global, khususnya antara Malaysia dan juga tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu berkenaan dengan pilihan raya tempatan Turki yang baru saja berlangsung pada hari Minggu yang lalu, pada hari Ahad, yang melihatkan satu perubahan yang sangat besar di Turki apabila kedudukan Presiden semasa Recep Tayyip Erdogan yang dilihat tergugat apabila kebanyakan kerusi-kerusi utama, penguasaan bandar-bandar utama dalam pilihan raya tempatan ini dikuasai oleh parti pembangkang. Dan kita akan lihat isu ini bagaimana ianya terjadi, apa kesannya kepada global, apa kesannya kepada negara kita, itu akan kita perbincangkan pada hari ini. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama dengan panel yang akan bersama dengan saya ingin memberikan sedikit latar berkenaan dengan pilihan raya tempatan ini. Kita balik kepada tahun 2023, pada Mei yang lalu, Recep Tayyip Erdogan telah pun kembali menaiki tahta Presiden Turki selepas pilihan raya Presiden yang telah berlangsung pada 14 Mei 2023, yang melihat three corner fight, 3 penjuru antara Recep Tayyip Erdogan dan juga parti pembangkang, ketua pembangkang, dan juga satu parti yang lain yang bersama-sama yang menghantar wakil. 3 presiden nama dihantar, dan selesai daripada pilihan raya pusingan pertama, melihatkan tiada kedudukan majoriti. Erdogan mendapat 49, sekitar 49.5, ketua pembangkang ketika itu mendapat sekitar 44, dan yang menduduki tangga ketiga yang menjadi kingmaker mendapat sekitar 6 hingga ke 7%. Dan 28 Mei 2023 menyaksikan perlawanan di kedudukan pertama dan di kedudukan kedua, dan menyaksikan Recep Tayyip Erdogan kembali mendapat sokongan sekitar majoriti yang besar lah, dan akhirnya menjadikan beliau Presiden Turki yang kembali dilantik pada Mei yang lalu. Dan baru-baru ini, Ahad yang lalu, telah berlangsungnya pilihan raya tempatan Turki, di mana pilihan raya ini dianjurkan untuk mengutip suara ataupun melantik wakil rakyat kawasan masing-masing lah. Seumpama itulah. Dan telah menyaksikan parti yang bersama Presiden Turki, iaitu AK Parti, dilihat tidak mendapat sokongan yang begitu baiklah
Sedangkan presidennya adalah pengurusi parti. Dan alhamdulillah itu sedikit latar, dan insya-Allah hari ini kita akan berbincang lebih lanjut lagi berkenaan dengan pilihan raya tempatan ini, dan saya bawakan bersama dengan saya orang yang arif dan pakar lah untuk berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan geopolitik di Turki ini. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Ridwan bin Osman. Apa khabar Prof? Sehat? Alhamdulillah. Bulan puasa ni Prof, kita kena cerita benda-benda berat ni Prof. InsyaAllah. Baik Prof. Jadi melihat kepada apa yang terjadi di Turki sekarang ini, kan bagaimana kita nak melihat Prof keputusan pilihan raya tempatan ini, yang pertama kali Erdogan dilihat hilang majoriti besar. Bagaimana AK Parti yang dilihat yang dah menguasai sekitar 20 tahun. Saya ingat 20 tahun lebih yang telah menguasai, menjaga Turki ini, tapi kali ini tumpas. Dan dilihat penerimaan rakyat Turki terhadap parti sekular yang telah lama ni ditolak oleh rakyat Turki kembali mendapat tempat, kembali menjadi pilihan apabila CHP menguasai 14 bandar utama. Istanbul, Ankara tu kira Putrajaya lah. Pusat pemerintahan yang dikuasai oleh yang dimenangi oleh CHP itu sendiri, dan juga Izmir, 3 bandar utama. Bagaimana Prof kita nak melihat keputusan pilihan raya tempatan ini? Baik, yang pertama saya nak jelaskan bahawa pilihan raya ini tidak menjejaskan kedudukan Recep Tayyip Erdogan sebagai presiden. Kerana beliau telah pun dilantik secara langsung oleh rakyat dalam pilihan raya pada tahun lepas. Dan parlimen juga masih dikuasai oleh AK Partisi. Oleh itu dari segi pemerintahan pusat, dia tidak memberikan kesan apa-apa. Tetapi dalam konteks Turki, terdapat satu lagi kuasa yang memainkan peranan dalam pentadbiran, iaitu pentadbiran Majlis Bandaran. Dia berbeza dengan negara kita, di mana Majlis Bandaran ini mempunyai kuasa otonomi untuk mentadbirkan, dan mereka mempunyai punca kuasa yang tersendiri. Mereka ada sumber kewangan sendiri, boleh mentadbir sendiri, dan boleh menjadi kekuatan kepada mana-mana parti yang menguasainya. Kerana kalau kita lihat dari sejarah, bermulanya sejarah politik Recep Tayyip Erdogan ialah apabila beliau dilantik menjadi Datuk Bandar kepada Istanbul pada tahun 1994. Di situlah bermula karier politik beliau, dan seterusnya beliau menaiki tangga politik, menjadi Perdana Menteri, menjadi Presiden, sehinggalah pada hari ini menang untuk kali kedua sebagai Presiden Turki. Berbalik kepada soalan yang Hanif timbulkan tadi, apakah kesannya kepada Turki, apakah kesannya kepada AKP, dan khususnya apakah kesan kepada Recep Tayyip Erdogan? Kita kena melihat secara keseluruhan perkara yang berlaku ini, dan apakah sebenarnya yang menyebabkan terjadinya sokongan yang dilihat merosot. Sebenarnya merosot, tetapi tidaklah terlampau merosot, kerana kalau kita lihat dari segi undi popular yang diterima oleh AKP ataupun Recep Tayyip Erdogan ialah sekitar 35-36%. CHP, Parti Sekular, berjaya mendapat sekitar 37%. Dan inilah kali pertama CHP berjaya mendapat undi melebihi daripada Parti AKP dalam apa sahaja pilihan raya. Sejak tahun 2002 sampailah pilihan raya tahun lepas, AKP tidak pernah kalah, atau pernahlah sekali mereka memiliki kemerosotan undi, tetapi itu tidak begitu besar. Tetapi secara keseluruhannya, hampir setiap pilihan raya ini dimenangi oleh AKP. Dan inilah kali pertama ia mengalami sedikit kemerosotan. Persoalannya, kenapa dia jadi demikian? Sedangkan bagi menghadapi pilihan raya ini, Erdogan ternyata memberikan komitmen yang luar biasa. Beliau memberikan tumpuan, berkempen, berbagai inisiatif dan sebagainya, tetapi ternyata sekali usaha tersebut tidak berjaya. Apa faktornya? Faktornya kalau saya ringkas, saya boleh nyatakan mudah saja. Erdogan berjaya menang pada tahun 1994 kerana tata kelola. Beliau membuktikan tata kelola yang baik, dan rakyat yakin tata kelola yang dibawa oleh Erdogan, yang dipimpin parti yang beliau pimpin waktu itu, Parti Refah, meyakinkan rakyat bahawa beliau pemimpin kami. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila beliau menjadi Perdana Menteri kali pertama tahun 2002, beliau buktikan bahawa beliau mampu menyelesaikan masalah ekonomi. Dua perkara yang cukup penting. Tata kelola, selesai masalah ekonomi.
Tetapi dalam pilihan raya kali ini, dua-dua perkara ini dipersoalkan. Kerana dari segi tata kelola, terdapat tuduhan-tuduhan ataupun terdapatnya berita-berita yang mempersoalkan dari segi pengurusan yang tidak berkesan. Terdapatnya persoalan nepotisme, nepotism, bila dari kalangan rakan-rakan beliau yang rapat dilantik, termasuklah ahli keluarganya. Dan ini sebenarnya memberikan kesan yang cukup negatif dari segi perjalanan kempen dan juga pandangan awam, public opinion terhadap AKP dan juga kepada Recep Tayyip Erdogan. Tetapi yang kita lihat yang paling utama, kalau kita pola pengundian, kawasan-kawasan bandar memperlihatkan kecenderungan yang cukup ketara kepada CHP dan penolakan kepada AKP. Faktornya apa? Ekonomi. Kerana apabila berlaku kemerosotan ekonomi ataupun apabila berlakunya tekanan ekonomi, apabila berlakunya inflasi, apabila berlakunya pengangguran, mereka yang paling terjejas adalah penduduk bandar. Itu jelas. Penduduk bandar merupakan mereka yang paling banyak terjejas atau mereka yang paling terjejas. Itu kumpulan pertama. Kumpulan yang juga terjejas apabila berlakunya perkara-perkara berkaitan ekonomi ini ialah generasi muda. Dan kalau kita lihat setelah lebih 20 tahun, tepatnya 22 tahun Erdogan menjadi pemimpin utama di Turki, generasi baru ini yang mereka kenal adalah Erdogan. Itulah mereka lahir sebab di Turki umur mengundi 18 tahun. Betul. So mana kalau 18 tahun, kalau mereka lahir 18 tahun, maknanya sebelum mereka lahir sudah Erdogan dah pimpin. Dah pimpin. So maksudnya mereka yang di bawah umur 30, mereka cuma kenal Erdogan saja. Oleh itu mereka tak tahu latar belakang bagaimana Turki sebelum Erdogan. Turki sebelum Erdogan memang keadaan tidak stabil, inflasi tinggi, pengangguran tinggi. Generasi ini tak tahu. Yang dia tahu sekarang ini Oleh itu generasi ini merasakan mereka perlu lebih baik. Apa yang ditawar pada hari ini, umpamanya Erdogan menyebut bahawa sebelum beliau mengambil alih, tentera berkuasa, demokrasi tidak dalam praktik sebenarnya, sekatan media berlaku, ekonomi mengalami kemerosotan sebelum beliau ambil alih dan keadaan bertambah baik. Sebelum beliau ambil alih, infrastruktur Turki cukup teruk, tetapi pada hari ini Turki hampir kesemuanya mempunyai jaringan lebuh raya, kereta api, kapal terbang terbaik, dengan kemudahan-kemudahannya. Tetapi bagi generasi baru, mereka tidak tahu. Mereka lahir, mereka nampak benda dah ada. Dan mereka mahukan lebih baik. Dan ini juga yang disuarakan apabila saya bertemu dengan mantan Duta Besar Turki ke Malaysia, Marwa Sabakawaci, beberapa tahun yang lalu. Beliau menyebut bahawa kekhawatiran kami ialah generasi muda yang telah terpisah daripada sejarah awal. Dengan sebab itu, pengundi-pengundi muda, mereka mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang walaupun dah baik tetapi lebih baik, dan ini menjadikan AKP berdepan dengan kesulitan, sedangkan menjadi pembangkang senang. Cakap janji je, kan? Janji je. Pasti belum tentu libat sebab mereka tak ada rekod, Dan bagi yang si muda, mereka nampak gini satu yang baik, dan ini merupakan faktor yang juga menyebabkan kemerosotan. Saya juga nak sebut bahawa kemerosotan ini didorong juga oleh beberapa faktor lain. Erdogan sudah memerintah selama lebih 22 tahun. Dan sepanjang pemerintahannya, banyak kebaikan yang beliau lakukan. Tetapi sebagai seorang pentadbir politik, menjadi kebiasaan biasanya yang baik dikenang, yang tak baik juga dikenang. Kita melihat ramai tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan, tetapi akhirnya terbuang. Kita lihat apa yang berlaku di Zimbabwe. Mugabe. Hebat perjuangannya, tetapi akhirnya beliau tersingkir. Dan yang terakhir di Senegal. Ini menunjukkan bahawa bagi pemimpin politik ini, mereka jangan overstay. Overstay maksudnya jangan lama-lama. Maknanya dia ada tempoh sayang tu ada. Tempoh hormat tu ada. Tempoh mereka itu dihargai itu ada. Dan dengan sebab konteks inilah saya kira mungkin dalam konteks Amerika dia tetapkan 8 tahun. 8 tahun dia biasanya memang dah mula nak merosot tu, kita pun berundur, dan bermakna berundur itu dalam peringkat kita dihargai, disanjungi.
Kalau sambung lagi tu, dia akan Dibenci. menjadi dibenci. Itu dah nampak trend Betul, itu berlaku ya. Ya, Itu realiti ya. Oleh itu dalam konteks Erdogan ini elemen-elemen itu ada. Dan sepanjang dia memerintah ini, dia membina ramai musuh. Ya. Dalam politik memang ramai musuh ya. Ramai musuh ya. Dan musuh-musuh ini sebenarnya bukan kerana mereka suka pada CHP, tetapi kerana tidak suka Erdogan itu saja. Contohnya, ketika beliau menang 2002, siapa penyokong-penyokong beliau? Penyokong beliau antaranya ialah pada hari ini adalah penyokong Gulen. Fatullah Gulen ya. Golongan mereka itu pada waktu itu agak solid menyokong Erdogan. Tetapi bila berlakunya percubaan rampasan kuasa 2016, Erdogan mengambil pendekatan untuk menghapuskan sehingga ke akar umbinya pengaruh kumpulan ini. Dan kumpulan ini mempunyai pengaruh yang besar satu ketika itu di Turki. Ya. Dan mereka memang kelompok yang jelas menolak Erdogan. Ya. Malahan menaja sesiapa saja yang sanggup cabar Erdogan. Itu kumpulan yang pertama. Sekular itu memang sudah ya. Kumpulan yang kedua ialah kumpulan rakan-rakan beliau yang selama ini menyokong beliau. Ada yang dari kabinet beliau sendiri. Kabinet beliau contohnya Ahmad Dautoglu, bekas Perdana Menteri, yang secara terang-terang menyokong parti CHP, bergabung dalam pilihan yang lalu. Babacan, Menteri Ekonomi juga telah keluar dan menyuburkan parti lain. Ya. Dan kumpulan-kumpulan ini kumpulan yang menolak kepimpinan Erdogan. Dan dalam pilihan lain ini kita dapati satu parti baru, Yeniden Refah ataupun Refah baru, yang dipimpin oleh Fatih Erdogan, anak Erdogan. Fatih Erbakan, maaf saya. Anak Erbakan. Dan parti ini berjaya mendapat sekitar 6.7% undi begitu. Ya. Dan mereka ini sebenarnya ialah penyokong-penyokong Erdogan dahulu. So, menunjukkan di sini bahawa sepanjang memerintah, Erdogan membuat pembaruan, betul. Banyak kemajuan dicapai, betul. Tetapi pada waktu yang sama, beliau juga telah menyingkir ataupun membina musuh-musuh atas sebab-sebab yang tersendiri. Sebagai contoh, terdapat dalam kalangan penyokong parti yang rasa terkilan cara beliau melayani Abdullah Gül. Abdullah Gül ini merupakan sahabat baik beliau. Betul. Ketika beliau dipenjarakan tidak boleh tanding sebagai Perdana Menteri, Abdullah Gül menjadi Perdana Menteri. Tetapi apabila beliau dibebaskan dari penjara, Abdullah Gül secara sukarela berundur dan menyerahkan kepada Erdogan. Abdullah Gül dilantik menjadi presiden. Abdullah Gül menyerahkan jawatan presiden kepada Erdogan. Tetapi selepas itu Abdullah Gül hilang. Sepatutnya ramai yang tertunggu-tunggu ya. Apakah peranan yang diberikan kepada Abdullah Gül yang begitu besar jasanya pada Erdogan. Tetapi itu tidak berlaku. Kita tak tahu apa yang berlaku selepas itu. Tetapi yang jelasnya Abdullah Gül tidak ketara dari segi peranannya dalam politik AKP ataupun dalam politik Turki. Bagi saya tindakan ini kita sebagai penganalisis luar mungkin kita melihat cara begitu. Tetapi bagi Erdogan sebagai pemimpin parti mungkin ada pandangannya lain. Sebab kalau boleh saya sebut sekian ni ya, dalam politik Turki ataupun the Ottoman Sultan Sultan Osmania, dia tak ada saingan. Dengan sebab itu mereka sanggup bunuh siapa? Mereka sanggup bunuh anak, mereka sanggup bunuh menantu, sanggup bunuh putera mahkota. Kalau ada sesiapa saja bersaing, mereka tak takut nak bunuh ya. Kalau kita lihat sejarah Sulaiman the Magnificent, Sulaiman Al-Qanuni ya, dia bunuh anak dia. Bila anaknya dinyatakan bahawa akan cita-cita nak mencabar dia bunuh anak dia. Anak yang disayang ya. Mustafa Prince Mustafa aja. Dan dalam sejarah Turki memang begitu. Maknanya menyingkir walaupun sahabat baik itu, membunuh, sekarang membunuh karier politik ya. Dengan sebab itu ya, Erdogan membunuh karier politik Ahmad Dautoglu. Membunuh karier politik. Itu analisis saya. Saya melihat segi sejarahnya, oleh itu membunuh karier politik dalam konteks Turki itu jadi perkara biasa ya. Mungkin di Malaysia ni tak ketara, kalau ada tak ketara sangat. Tapi di Turki itu ketara ya.
Oleh itu mungkin dilihat daripada perspektif Erdogan bahawa membunuh karya-karya politik merupakan satu tradisi yang perlu diteruskan. Itu pandangan saya. Mungkin betul, mungkin tak betul. Tapi yang berlaku begitu. Betul. Ya. Dan ini juga mewujudkan suatu kelompok yang tidak menyukai beliau. Ya. Tetapi yang penting yang saya nak sebutkan juga, ya, peristiwa 2016 termasuklah percubaan untuk membunuh Recep Tayyip Erdogan merupakan satu peristiwa ngeri dalam karier politik beliau. Dan apa berlaku selepas itu? Ya, beliau melantik orang atau mereka yang dipercayai untuk berada di keliling beliau. Beliau melantik ahli keluarganya berada di keliling beliau. Ya. Bagi orang politik luar, ya, ataupun mereka yang di luar mungkin mengatakan ini satu perkara tidak wajar. Ya. Tetapi kalau lihat bersudut Erdogan sendiri, siapa lagi mereka nak percaya? Selama ini dia percaya ramai orang. Bodyguardnya sendiri merupakan pengikut Gulen. Ya. Oleh itu, biasalah dalam kehidupan kita yang kita percaya ialah saudara mara kita, anak kita, ya, ataupun sahabat-sahabat karib kita, ya. Dan kelompok inilah kelompok yang dikatakan sebagai kelompok-kelompok yang memilih Erdogan yang nepotisme itu ditimbulkan. Soal betul tak betul, ialah politik ini perspektif, kan, dan apa naratifnya, dan itu yang berlaku. Naratif inilah yang memberi impak yang besar dari segi keputusan dalam pilihan raya Majlis Badaran hujung minggu lalu. Baik Prof, terima kasih. Saya memang sangat menarik bila kita tengok balik perjalanan politik Erdogan ini sendiri. 2016 Prof, serangan kudeta tu 2016 Jun. Ya, betul. Ogos saya ke Istanbul dan saya dapat pergi ke Ankara. Dan dia orang memang tinggalkan kesan-kesan letupan. Dia kata tu bilik Erdogan, dia tunjuk bilik Erdogan tu berlubang-lubang kena tembak dengan helikopter, kan, helikopter terbang. Memang kalau Parlimen Malaysia kena serang tu lubang habis dah. Parlimen Malaysia pakai cermin. Jadi itu kesan dan itu membuatkan trust issue Erdogan itu berkurang kepada orang yang di luar. Kalau dah macam itu kena serangnya, dan tak terkejut trust issue yang ada pada Erdogan itu mula dipersoalkan kepada orang-orang sekeliling dan mula melantik orang yang lebih rapat. Jadi Prof, untuk melihat kepada perkara ini, saya ada beberapa perkara saya nak bawa balik bila Prof sebut penggal terakhir Erdogan 2028. Ya. Tapi ada yang lebih menarik, saya jumpa berita, saya lanjutkan sedikit lah berkenaan dengan berita yang saya jumpa. Erdogan apabila menawarkan, mengatakan ini adalah penggal terakhir beliau 2028. Tapi ada sangkaan yang mengatakan, analisis yang sempat saya baca daripada media Turki, kata Erdogan akan menggunakan kuasanya sebagai presiden ini untuk melanjutkan lagi pemerintahannya. Entah seberapa lama saya tak tahu, tak pasti. Tapi kalau kita ambil lah Erdogan ini adalah penggal terakhir 2028, kita nak melihat siapakah successor beliau, siapakah yang akan meneruskan parti ini, AKP ini sendiri, siapakah yang akan dilihat mempunyai sosok yang sesuai untuk mengetuai AKP parti seterusnya menjadi presiden Turki. Yang pertama, saya nak sambung sedikit tentang rampasan kuasa 2016 itu, ya. Ini satu peristiwa yang menarik. Apabila sebelum berlaku peristiwa ini, ya, Barat memberi gambaran bahawa Erdogan ini diktator. Ya. Malahan ketika pilihan raya presiden baru ini, ya, tahun lepas, ya, saya mengikuti komen-komen dan juga penilaian dibuat oleh media Barat. Hampir kesemuanya memberi gambaran bahawa Erdogan akan kalah. Untuk membina public opinion bahawa Erdogan ini tidak popular. Kerana Barat memang nak Erdogan ini kalah, dan beliau antara pemimpin yang paling tidak disukai di Barat. Ya. Dan apabila berlakunya rampasan kuasa, ya, kita lihat bahawa rampasan kuasa ini gagal ialah kerana bila rakyat turun di jalan raya. Yeah. Bermakna rakyat yang menentang rampasan kuasa. Biasa je, apabila berlaku seorang diktator jatuh, umpama bila Suharto jatuh, apa berlaku ni? Rakyat turun jalan raya berpesta. Yeah. Marcos jatuh, berpesta. Duvalier jatuh di Haiti, rakyat turun jalan raya berpesta. Tetapi Erdogan apabila cuba digulingkan, rakyat turun di jalan raya sanggup mati untuk pertahankan beliau. Ini hujah saya bila saya ditanya, kalau Erdogan tidak popular, rakyat turun jalan raya tokong tentera, ya. Dan ini memberikan impak yang besar. Dan berkaitan dengan pilihan raya ini, ya. Sebab sejak daripada
Itu ya, 2016. Kita dapati kalau sebelum ini tentera merupakan kuasa dominan di Turki, kini antara jasa besar yang disumbangkan oleh Recep Tayyip Erdogan ialah berjaya meminggirkan tentera untuk berperanan dalam politik. Pada hari ini, tentera tidak lagi berperanan seperti dulu dalam politik, yang mana sebelum dulu mereka tentukan siapa presiden, siapa Perdana Menteri, dasar apa, dia boleh paksa presiden turun, dia boleh paksa Perdana Menteri turun dan sebagainya. Tetapi Erdogan berjaya membuat satu pindahan perlembagaan di mana tentera tidak berfungsi. Bukan itu saja, tentera juga distrukturkan semula. Yang mana pengkalan tentera dia letak jauh dari Istanbul. Kalau dulu dalam masa 15 minit sampai kereta kebal boleh duduk di jambatan Bosporus kan. Tetapi sekarang 200 km. Semua dipindahkan. Yang ada di Istanbul menjadi pusat latihan. Tidak lagi. Maknanya military hardware tidak lagi berada di Istanbul dan juga di mana-mana besar. Maknanya tidak seperti dulu. Dan pada waktu ini, tentera sudah lagi tidak berfungsi. Dan elemen ini juga sudah tentu elemen yang menentang Erdogan. Betul. Apabila jenderal-jenderal umpamanya membuat petition sebelum ini ya. Dan ini merupakan perkara yang juga mewujudkan Erdogan dalam proses membawa reformasi dan transformasi Turki. Beliau telah membina, membentuk ramai musuh berbagai kalangan, ya. Dan ini sebenarnya berikan impak pada pilihan raya. Berbalik pada soalan ini, siapa yang akan mengganti Erdogan? Sebenarnya sehingga hari ini tidak ada tokoh yang dilihat, ya, mengganti beliau. Ada beberapa nama yang disebut, ya, tetapi nampaknya nama-nama berkenaan itu tidak dapat menyaingi ataupun mendandingi populariti Erdogan selama ini. Sekali lagi saya nyatakan ini bukan satu yang asing dalam politik Turki. Politik Turki ialah politik di mana dia bentuk parti, dia popular, dia mati, habis. Terkubur sekali dengan dia. Parti sekali. Ambil contoh, Parti Demokrat. Parti Demokrat hidup ketika zaman Sulaiman Demirel. Sekarang Parti Demokrat entah di mana ya. Ya. Parti kiri dipimpin oleh Bulan Ecevit. Mati Bulan Ecevit, habis parti itu. Itu tradisi. Itu politik Turki itu nampaknya macam itu. Dan seolah AKP ni juga satu juga Refah partisi dan juga Saadet partisi. Bakal mati, habis terus. Parti pun tak tahu ke mana pergi ya. So saya bila orang tanya kepada saya perkara itu, saya kata saya melihat dari sudut sejarah. So maknanya kalau parti AKP ni pun jadi senasib macam itu, bukan luar biasa. Sudah berlaku begitu. Dan ini juga merupakan perkara yang dibincangkan, siapa next ya. Who's next selepas Erdogan. Ya. Tapi ternyata sekali seperti saya katakan tadi, pada hari ini ya, kalau dulu mungkin orang melihat Abdullah Gül, tapi beliau lebih tua pada Erdogan ya. Dulu melihat berketokohan Ahmad Davutoglu. Tetapi saya sebutkan tadi, beliau telah terpinggir. Dan beliau merupakan pengkritik yang paling tegar. Malahan beliau mengkritik secara terbuka dasar Erdogan terhadap Israel. Ya, terbuka beliau kritik ya. So tidak mungkin beliau menjadi rakan bersama ya setelah berlakunya satu perselisihan yang tajam sebegitu. Dengan sebab itu saya melihat dalam konteks yang berlaku di Turki ini akan muncul tokoh, dan pada waktu ini tokoh yang dilihat sebagai mempunyai potensi yang cukup besar ialah Ekrem İmamoğlu, CHP, daripada yang menjadi Datuk Bandar Istanbul. Karier politiknya sama seperti Erdogan, bermula di Istanbul, dan baru-baru ini berlaku perubahan besar di mana sekutunya berjaya menggulingkan presiden ataupun ketua kepada parti CHP, Kemal Kılıçdaroğlu. Kalau Kemal itu masih lagi memegang jawatan, dia merupakan satu kelebihan pada Erdogan kerana beliau ni tua, ada season sama juga popular, tapi dia nak kekal berkuasa, tapi disebabkan persaingan berlaku dia kalah. Dan kekalahan beliau ini juga memberi impak pada Erdogan kerana naiknya Ekrem İmamoğlu yang nampaknya dianggap sebagai seorang yang perwatakan yang agak handsome, lebih konvensional, smart, dan dikatakan lebih friendly, walaupun beliau gagal menyelesaikan banyak masalah di Istanbul. Bila saya melawat Istanbul tahun lepas, saya dapati memang kita lihat dari kebersihannya, infrastrukturnya nampak tidak terurus. Memang nampak ketara ya. Tetapi mereka tidak melihat itu sebagai sebab yang utama. Sebagai pembangkang, saya sebutkan tadi, cukup mudah kita boleh bangkang, kita sebut sebagainya. Tetapi rakyat melihat bahawa beliau antara potensi. Malah mengatakan bahawa
kalau pertandingan pada bulan Mei tahun lepas, Ikram yang menyanyi Erdogan, mungkin CHP boleh mengambil alih kerana tidak popularnya Erdogan. Oleh itu, bila ditanya siapa, saya seperti juga penganalisis lain masih sukar untuk menentukan siapa yang akan mengambil alih. Kerana itulah tradisi politik Turki yang berlaku sebelum ini. Sebab pemimpin itu terlalu dominan dalam partinya. Baik Erbakan, baik Bülent Ecevit, baik Süleyman Demirel dan tokoh-tokoh lain. Sama je. Ya, parti-parti lain. Begitulah keadaannya. Agaknya Turki politiknya macam tu, ya. Dan ini mewarisi tradisi Sultan Osmaniyah. Saya kalau disebabkan itu lebih hampir 200 parti bertanding. Betul. 200 parti bertanding di Turki. Maksudnya ini adalah satu cabaran sebenarnya untuk kita lihat. Kita bersyukur di Malaysia ni 3 parti pun kita dah pening, bro. 3 parti bertanding pun kita dah ni. 3 parti, kalau 7 pun 3 parti utama, 4 bebas. Tu pun 4 bebas tu dah tak wujud. Ini 200 parti yang nak bertanding. Tapi bro, saya nak menarik sedikit apa yang Prof sebut berkenaan dengan Ahmad Davutoglu sering kritik dasar Erdogan berkenaan dengan Gaza ini. Dan Prof melihat kepada keadaan semasa ini, boleh dikatakan Erdogan masih menguasai kepresidenan itu, tapi di peringkat PBT ini beliau kelihatan tempang. Dan itu yang kalau saya baca berita tu Prof, daripada hari semalam tu, kemarin, kalau keluar berita pasal Turki ni adalah kejatuhan Erdogan. Semua tulis kejatuhan Erdogan. Dan itu yang memberi perspektif bahawa Erdogan sudah tidak berkuasa. Dan untuk negara luar melihat perkara ini, Erdogan sudah tidak berkuasa. Apa nasib Gaza? Sedangkan Erdogan adalah suara yang begitu lantang mempertahankan Gaza dan sebagainya. Dalam keadaan Turki ini adalah anti-Israel dan mempertahankan Gaza ini dengan kesan pilihan raya ni. Bagaimana Prof kita nak melihat kesannya ni? Tadi saya banyak menyebut faktor dalaman yang menyebabkan Erdogan mengalami kemerosotan. Saya seterusnya, Hanif, saya nak sebut apa faktor luaran pula. Faktor luaran aja, kita tahu Erdogan adalah seorang yang anti Barat, anti Amerika. Dan beliau seorang yang secara vokal anti Israel. Dan ini antara faktor yang menyebabkan ekonomi Turki mengalami kemerosotan. Kadar inflasi sampai 60-70%. Sebagai contoh, saya pergi ke Turki pada tahun 2009. Itu kan saya pergi. Ketika saya pergi itu, 3 lira, 1 ringgit 3 lira. 1 lira 3 ringgit. 3 ringgit. Lebih kurang macam USD. Saya pergi tahun lepas, 1 ringgit 6.7. Cuba bayangkan. Nilai lira saja yang berubah, tetapi barang harga tetap sama. Amerika dan kawasan-kawasan Barat menggunakan berbagai tekanan ekonomi, dan ini merupakan antara penyumbang dan faktor yang menyebabkan Turki mengalami krisis ekonomi yang kritikal. Berbalik kepada Israel, Erdogan memang kritikal dengan Israel, tetapi ternyata sekali dengan keadaan ekonomi yang cukup mencengkam, kerana akhirnya rakyat, kita bercakaplah dasar luar yang hebat, dasar tata kelola yang luar biasa. Tetapi kalau rakyat tertekan dengan masalah ekonomi, perlu kehidupan yang tertekan disebabkan kalau tidak ada pekerjaan dan sebagainya, dia sebenarnya tidak memberikan impak yang besar dengan apa yang kita slogankan. Ini yang berlaku kepada Erdogan. Apabila tekanan Barat menyebabkan lira jatuh, menyebabkan ekonominya merosot, dan ini dilakukan oleh Barat secara terancang. Maknanya mereka berperanan untuk menjatuhkan Erdogan dengan berbagai cara, dan ekonomi ternyata merupakan pendekatan yang paling berkesan. Berbalik dengan Israel, walaupun Turki retoriknya anti-Israel, tetapi Israel merupakan rakan dagangan antara yang terbesar dengan Turki. Malahan minyak di Israel itu disumbangkan oleh Turki. Dan inilah yang dikritik oleh kumpulan yang anti-Israel, yang mengatakan Erdogan ini cakap tak serupa bikin. Cakapnya hebat, tetapi praktisnya tidak sebagaimana dia cakap. Sebab kalau Turki mengambil pendekatan untuk memboikot ekonomi dengan Israel, ekonomi Israel, Turki akan bertambah meruduk. Oleh itu, Erdogan semata sepit
dengan keadaan ya. Malaysia tak pula jauh ya. Orang kata Malaysia ni berani sebab jauh ya. Mana kalau pandu usaha tak sampai ke Kuala Lumpur ya. Tapi sebab dan kita pun hubungannya sekadar import kurma yang di Rio kan itu ya. Setakat itu saja ya. Kita tak ada kena-mengena dengan ekonomi dengan Said ya. Oleh itu dari segi praktikalnya itu ya. Itu saya katakan tadi ya. Dari segi retoriknya satu, praktikalnya satu perkara yang lain ya. Dalam politik ini kita boleh bercakap, tapi implementasi macam mana ya? Sebab benda itu sebenarnya akan menjadi pegangan masyarakat. Pengundi mengatakan bahawa okey dulu kita ni anti Israel, tetapi hubungan dengan Israel itu masih erat ya. Dan cuba untuk memberikan gambaran bahawa kita ini anti Israel, tetapi pada waktu yang sama di belakangnya ada dealing yang menguntungkan negara berkenaan. Kita juga kena ingat ya. Satu ketika dahulu Turki cuba melaksanakan berbaik-baik dengan semua jiran dasarnya. Tetapi pada hari ini Turki hampir bermusuh hampir semua jiran. Yeah. Dengan Syria peperangan masih lagi berterusan dan Turki merupakan negara yang mempunyai pendatang apa dipanggil? Imigran negara daripada Syria datang ke Turki. Kalau di sini panggil parti ya, di sana nak kata parti itu dah. Negara penghijrah daripada Syria yang jumlahnya dikatakan lebih 2 juta ya. Dan ini terpaksa ditanggung oleh Turki ya. Dengan sebab itulah di kawasan-kawasan tenggara ya, hampir sebahagian besar yang dipandangi oleh parti Kurdish. Antara sentimen yang disebarkan ialah sentimen anti kepada pendatang Syria yang dibantu oleh Erdogan. Erdogan menganggap mereka ini sebagai pendatang dan perlu dibantu kerana mereka dalam kesusahan. Tapi bagi rakyat tempatan, ini dianggap sebagai bebanan. Ya. Dan ini juga merupakan faktor yang menyebabkan Erdogan hilang sokongan di kawasan-kawasan Kurdish di Tenggara. Ya. Sandi Ulfa, kawasan-kawasan itu ya, Gaziantep sebagainya. Walaupun ada kursi yang beliau menangi, tetapi parti Kurdish lebih dominan kawasan itu. Oleh itu, kalau kita lihat di sini ya, bahawa dengan undi yang didapati oleh AKP ini, saya tidak melihat Turki akan lebih berani ke hadapan dalam isu yang berlaku di Gaza ini. Ya, sekadar mungkin hantar bantuan kemanusiaan ya. Tapi kalau nak pergi lebih daripada itu, saya kira mungkin tidak ada potensi yang besar ke arah lebih berani, kerana ternyata sekali bagi rakyat isu Gaza ini bukan isu keutamaan sebahagian besarnya. Ya, walaupun dalam kalangan rakyat yang prihatin itu mereka prihatin. Tetapi bagi rakyat utama, kita kena pastikan ekonomi kita dulu ini kuat. Kembali. Oleh itu dengan pendekatan anti-Amerika, anti negara Eropah, beberapa negara Eropah seperti Jerman ya, dan juga dengan Israel ini akan menyebabkan ekonomi kita akan bertambah teruk, dan oleh itu Turki perlu menyesuaikan dasarnya supaya ekonominya tidak terjejas disebabkan oleh dasar luar yang diamalkan ataupun yang dilaksanakan oleh Erdogan. Baik, itu yang kita dapat lihatlah, sebab Erdogan memang kalau dilihat sebenarnya negara Islam melihat Turki ini adalah penyelamat kepada negara-negara Islam, tapi hakikatnya itu yang kita harus terima, hendak mengimbangi antara pentadbiran dan juga keutamaan di dalam sebuah negara itu, dan ini yang harus kita faham secara jelas pendirian Turki ataupun pendirian Erdogan itu sendiri. Tapi Prof, saya nak melihat semula apabila Prof sebut berkenaan dengan Parti Kurdish menguasai di bahagian tenggara Turki, dan kita melihat beberapa bahagian di dalam Turki. Turki ini meliputi 2 bahagian antara Asia dan juga Eropah. Dan seperti yang saya sebut tadi, daripada 89 PBT yang dipertandingkan, ada lebih kurang 30 bandar utama, dan penguasaan 14 bandar daripada parti CHP, dan bandar yang utama ini ialah yang saya sebut tadi, Istanbul ni adalah ibu negaranya. Dan bandar paling terbesar sekali, dan bandar yang orang kata nak melancong tu Turki je, Istanbul lah, dia tak ada pandang bandar lain. Dan yang kedua adalah Ankara adalah pusat pentadbiran, iaitu Putrajaya besi Turki lah, dan juga Izmir. Dan ini adalah 3 bandar utama yang telah dikuasai oleh CHP. Dan nak melihat Prof, mereka yang berada di bandar ini lebih menolak
AK Party, maksud menolak Erdogan itu secara sendiri, tapi mungkin di luar bandar yang konservatif masih lagi menerima Erdogan. Mungkin daripada segi faktor itulah, ataupun Prof untuk melihat antara penolakan Erdogan ini ataupun penerimaan yang kita sebut daripada awal, yang Prof sebut awal tadi adalah penerimaan parti sekular ini, Prof. Bagaimana, Prof? Kalau kita lihat ya, menarik ya apabila kita menyebut bandar-bandar besar ya. Apabila pada tahun 1453 Sultan Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel, dia tukar namanya menjadi Islambul, kemudian jadi Istanbul ya. Bermakna bandar itu bandar Islam ya. Tetapi menariknya ya, Istanbul adalah bandar yang paling sekular sekali ya. Dengan sebab itu ketika rakyat umat Islam berlumba-lumba untuk menunggu Lailatul Qadar ya, semalam berlaku kebakaran di Kelab Malam di Istanbul, di Besiktas, kawasan macam Besiktas macam Gereja Stadium. Dia bukan tempat dan Besiktas. Tempat itu macam kita Jalan Tunku Rahman lah lebih kurang di tengah bandar. Dalam bulan puasa ini, Kelab Malam beroperasi penuh. 29 orang mati menurut pagi tadi kerana kebakaran ya. Itu saya katakan tadi, ketika kita umat Islam berlumba-lumba mencari Lailatul Qadar, rakyat Turki berlumba-lumba pergi naik Kelab. Yang di situlah maksud saya ya. Baik, nak tunjukkan bahawa di Turki ni ya, terutamanya kalau di bahagian Istanbul, Eropah itu ya, itu memang kawasan cukup sekular. Dan Turki ni kalau kita pergi bulan Ramadan ini, jangan terkejut kalau kita melihat mereka selamba je merokok atau makan ya. Yang tak berlaku di Malaysia ya. Sedangkan namanya Istanbul, bandar yang dulu diasaskan atas dasar Islam ya. Ini nak gambarkan bagaimana ya, bandar-bandar kalau Hanif tengok ya, kawasan penguasa SP ialah kawasan pantai. Bandar-bandar pantai ya. So, bandar-bandar pantai ini bandar-bandar yang pelancongan merupakan pendapatan utama ya. Itu kita boleh lihat trend ya, bahawa kawasan-kawasan yang mana moden cukup sekular. Kawasan luar bandar di mana mereka tu masih lagi mengamalkan Islam, itu penyokong kuatnya ialah EKP ya. Dan ini merupakan trend yang sudah berlaku, yang telah dibina oleh Ataturk ya. Ataturk berjaya membentuk masyarakat yang sifatnya sedemikian ya. Dan sudah tentu sikap pola sedemikian mempengaruhi pola pilihan raya. Dan ini merupakan satu cabaran yang besar kepada AK Party ya. Sebab sebelum ini saya berada di Turki tahun 1996 sampai 7 kali ya. Waktu itu saya buat kajian, nulis buku, ada satu buku tentang Erdogan dan tentang Turki ya. Dan saya sempat mengadakan street interview secara rambang dengan masyarakat luar dan sebagainya ya, driver taksi, pekedai dan sebagainya. Saya bertemu dengan mereka yang menyatakan terus terang ya, saya sekular, saya tidak solat. Dia cakap terus terang, tetapi saya menyokong parti Refah. Saya tanya kenapa? Sebab Refah memberikan ekonomi yang lebih baik. So bagi mereka, soal ideologi, soal falsafah itu bagi majoriti itu tidak penting. Yang penting ialah ekonomi dan kedudukan sara hidup mereka jauh lebih baik. Dan itulah balik pada persoalan asal tadi ya, mengapa Erdogan gagal mendapat sokongan yang besar. Kenapa kawasan pantai? Apabila berlakunya krisis ekonomi dan sebagainya, akan berkuranganlah daya beli masyarakat. Dan ini akan beri kesan kepada peniaga-peniaga, pengusaha-pengusaha dan sebagainya. Oleh itu kalau kita lihat, perkara ini merupakan perkara yang berkaitan antara satu sama lain dan bukan satu yang sukar. Lebih lagi saya sebutkan tadi, Turki terpaksa berdepan dengan pelbagai krisis sepanjang Erdogan menjadi presiden. Walaupun beliau berjaya membina pelbagai infrastruktur, kereta api lajunya, dan berjaya membuat rangkaian jalan raya yang lebih baik dan sebagainya. Tetapi akhirnya yang rakyat tengok ialah apa yang mereka dapat dalam menyara kehidupan mereka. Baik Prof. Saya pun lepas Prof sebut berkenaan dengan pantai dan juga peta, saya maklum beberapa bandar di Turki sebab yang saya ingat yang saya pernah pergi Ankara, Antalya dan juga Istanbul, antara bandar yang saya pernah lalui. Dan juga itu tempat Sufi menari itu apa, saya pun tak ingat, tapi di Konya.
Kinokuniya. Konya. Kinokuniya kedai buku. Konya. Konya dimenangi oleh itulah kawasan yang memang kekal konservatif Jadi sangat menarik untuk melihat, maknanya di pesisir itu dikuasai oleh CHP dan di tengah itu dikuasai oleh AK Party. Tapi kita lihat bandar utama ini adalah popularitinya lebih besar, populasi yang lebih besar, dan mungkin lepas ni kita akan lihat Prof, mungkin saya semakin menarik perbincangan berkenaan dengan Turki ni. Mungkin ada perbincangan lebih khusus lagi untuk kita melihat bandar-bandar ni, sebab bila Prof sebut tahun lepas Prof pergi bandar Turki ni macam dah tak menarik saya sebab 2015, 16, 17 tu setiap tahun tu 2 kali pergi, bro. So waktu tu Turki 1 lira 1 ringgit, one to one, kan. Jadi kalau sekarang 1 lira tu 1 ringgit tu 6 lira. Sonok belanja kat sana, bro. Tapi mahal juga. Kalau dulu kalau makanan pokoknya kalau boleh beli 1 lira, sekarang lebih kurang mana dari segi harga gitu lah. Dia naik. Mana tidaklah dengan kenaikan tu kita boleh berbelanja. Tidak sebenarnya. Kalau kod dulu kita beli malam 50 lira. Sekarang dah 200 lebih. Saya, Prof, sebab kami badan besar kat sana je jual kod besar ni masa winter. Baik, Prof, untuk kita menutup, sebelum kita menutup pada perbincangan ini, kita sangat nak melihat sekarang ini kita tahu bagaimana hubungan baik yang saya ulangkan banyak kali juga tadi, hubungan baik antara Malaysia dan juga Turki, dan hubungan Malaysia itu secara personal dengan Perdana Menteri kita dengan Recep Tayyip Erdogan, dan melihat kepada masa hadapan dan masa sekarang ini, kesan kepada Malaysia pilihan raya tempatan ini kepada Malaysia dalam geopolitik, kerjasama ekonomi dan sebagainya, Prof. Dalam konteks dunia Islam pada hari ini, pemimpin yang dianggap lantang Turki, Malaysia dan juga Qatar. Satu ketika dahulu Pakistan dia buat Imran Khan, tetapi krisis yang berlaku ini beliau dipenjarakan ya. Oleh itu bagi Perdana Menteri Malaysia dalam berdepan dengan Barat dengan Islamophobia dan sebagainya, dalam kalangan pemimpin Islam yang berani bercakap, menyuarakan pandangan secara jelas dan dihormati, tak ramai. Ya. Bagi Turki, rakannya ialah Malaysia. Bagi Hamas sebagai contoh, mereka sama ada pergi ke Turki, pergi Malaysia, pergi Qatar, itu saja ya. Bermakna dengan Turki di bawah Erdogan ini, kumpulan yang dikaitkan dengan Islam ini sebenarnya mempunyai tempat di mana mereka boleh berlindung, ya. Dan apabila kalau orang lain belum tentu lagi suasananya begitu, ya. Dan kalau kita lihat dalam konteks hubungan peribadi, memang kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai hubungan peribadi yang cukup erat dengan Recep Tayyip Erdogan. Malahan ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim mengalami masalah bahu, ya, Recep Tayyip Erdogan menawarkan supaya rawatan itu dibuat di Istanbul. Dan saya sempat pergi ke Istanbul untuk melihat menziarahi Datuk Seri Anwar ketika beliau berada di Istanbul. Recep Tayyip Erdogan saya dipahamkan beberapa kali melawat Datuk Seri Anwar ketika berada di Hotel Bosporus. Ini dianggap sebagai hotel yang termewah dari sana, dikatakan $4,000 per satu malam. Dan beliau memberikan satu yang terbaik kepada Datuk Seri Anwar ketika Seri Anwar berhadapan dengan masalah kesihatan, ya. Dan hubungan mereka terus erat, ya. Dan sudah tentu ini memberikan sedikit terkesan kepada Datuk Seri Anwar. Saya dipahamkan beliau juga agak prihatin dengan apa yang berlaku. Di satu segi yang lain, kalau kita lihat beberapa kalangan mereka yang berada di sekeliling Erdogan itu merupakan mereka yang punya hubungan erat dengan Malaysia. Sebagai contoh Marwah Sabah Kawace yang menjadi duta. Memperhubungan anaknya yang perempuan tu Fatimah tu, itu anak kepada Marwah, ya, yang menjadi apa nama tu translator itu, ya. Ibrahim Khalil, ketua keselamatan sekarang ni, ya, ialah bekas pelajar saya fahamkan pada UIA, ya, pernah ya. Itu merupakan rakan karib pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Dan Hakan Fidan, Menteri Luar sekarang ini, juga punya hubungan gerak dengan Menteri Luar kita yang sebelum ini, ya. So kita dapati mereka ini sudah ada satu chemistry dari segi hubungan yang telah terjalin lama, ya. Sudah tentu kalau berlaku satu perubahan politik di Turki, dia memberikan impak kepada Malaysia.
Sebab pemimpin-pemimpin saya sebut Ikram Imanoglu, saya kan tidak punya hubungan apa-apa dengan mana-mana pemimpin kita ya. Sudah tentu mengambil masa untuk penyesuaian dan sebagainya. Oleh itu dalam konteks yang berlaku pada hari ini, sebab hubungan negara-negara ini sudah ada peraturannya ya. Tidaklah sampai dengan berlaku perubahan ini akan terputus hubungan diplomatik, tidak berlaku begitu. Tetapi seperti disebutkan tadi, apabila ada hubungan secara peribadi, dia ada impak yang memberikan banyak elemen-elemen positif. Tetapi kalau tidak ada, dia berjalan seperti biasa. Bukan maksudnya kalau berlaku perubahan politik di Malaysia maupun di Turki, sesiapa jadi pemimpin Malaysia, sesiapa jadi pemimpin Turki, hubungan Malaysia-Turki itu masih berjalan seperti biasa. Hubungan dagang seperti biasa. Tetapi saya katakan tadi, kalau ada chemistry itu, hubungannya akan menjadi lebih baik. Tapi dalam konteks pada hari ini, saya dapat melihat bahawa keprihatinan rakyat Malaysia terhadap perkembangan di Turki itu cukup besar. Sebab Turki itu dilihat sebagai, sejak sejarah dulu ya, Turki itu dilihat sebagai satu kuasa yang mempunyai kekuatan tersendiri, punya signifikan yang tersendiri. Sudah tentu perkembangan ini akan dilihat dengan lebih mendalam oleh rakyat Malaysia. Tetapi kita kena sedar ya, 4 tahun yang mendatang ini merupakan 4 tahun yang tempoh masa yang panjang. Dalam politik, 4 tahun boleh jadi panjang, boleh jadi pendek. Sehari boleh jadi panjang, boleh jadi pendek. Ya, terpulang kepada aktor-aktornya untuk mencorakkan bagaimana 4 tahun akan datang. Dan saya yakin Erdogan menyedari perkara ini dan beliau merancang bagaimana untuk memperbaiki imejnya, memperbaiki ekonominya dan bagi memastikan AKP yang beliau pimpin itu berterusan. Berbalik soalan yang oleh Hanif tadi yang saya tak jawab, sama ada beliau akan menukar ataupun tidak, itu kita tak tahu. Tetapi pernah berlaku ya, ketika beliau menjadi Perdana Menteri ya, tempohnya habis, untuk membolehkan beliau menyambung menjadi pemerintah, beliau pindah perlembagaan, wujudkan jawatan presiden. Kalau lepas ni buat macam Putin, pindah pula untuk dia boleh jadi Perdana Menteri, itu pernah berlaku. Bila pernah berlaku, kita boleh... Tak mustahil dia akan berlaku lagi. Pasal pernah berlaku kan. Oleh itu, dengan perkembangan yang berlaku ni, saya yakin ia sikit menjejaskan. Kalau adalah pemikiran seperti itu, menjejaskan reputasi dia dan sebagainya. Tapi walaupun saya nak simpulkan bahawa walaupun keputusannya sebegini, Pilihan Raya Majlis Bandaran ini, sebenarnya kedudukan Erdogan sebagai Perdana Menteri, sebagai Presiden, kedudukan dalam Parlimen, dia masih majoriti dan mendapat sokongan. 4 tahun ini merupakan tempoh masa di mana beliau untuk melihat ke dalam dan juga merancang untuk masa depan. Baik, terima kasih Prof. Saya ingat perlu diadakan satu lagi. Prof, saya ingat ada satu lagi perbincangan lanjut. Saya ingat untuk melihat politik khusus berkenaan di Turki ini, kerana dinamik yang dibuat oleh Erdogan ini, bagaimana dia memulakan sebagai Perdana Menteri Datuk Bandar di Istanbul, menjadi Perdana Menteri dan akhirnya menjadi Presiden Turki. Saya ingat 15 tahun. Kalau masuk tahun ini 2024 ini selesai, 24 tahun bro. 24 tahun pemerintahan, 22 tahun pemerintahan. Sampai 2028 bermakna beliau ialah pemimpin Turki yang paling lama memerintah, mengatasi Sulaiman Demirel yang juga lama, tetapi mereka sampai belas saja. Belas, ini 22. Kalau 28 maknanya selama 26 tahun. 26 tahun. Satu tempoh pemerintahan di Turki itu sangat lama dan panjang pada Mahathir. Panjang lagi Mahathir. Mahathir 22 berhenti. Ini 26 straight tanpa henti. Jadi itu mungkin satu perbincangan khusus yang saya ingat perlu dilihat, bagaimana Erdogan ini. Kita bincang apa strategi politik Erdogan, apa macam mana dia bawa. Kita bincang buku saya, nanti saya bawa buku saya ingat itu kita kena bincangkan. Kita kena menterjemahkan strategi Erdogan tu dalam perbincangan. Dan terima kasih Prof untuk masanya hari ini dalam bulan Ramadan ini. Tak terawal sangat saya ucap selamat raya Prof. Dan insya-Allah kita berjumpa selepas raya untuk kita bincangkan berkenaan dengan Turki ini. Dan kepada mereka yang di luar sana, terima kasih kerana sudi mengikuti kami. Dan itu sedikit sebanyak berkenaan dengan pilihan raya tempatan. Sekali lagi, pilihan raya tempatan ini adalah pilihan raya majlis. Kalau kita ni, saya nak bagi jalan pemahaman mudahnya adalah majlis bandaraya lah. Kalau di Shah Alam ini ada pemilihan majlis bandaraya Shah Alam, memilih Datuk Bandar, dan Majlis Bandaraya ini mempunyai autonomi yang sangat
kuat dan sangat besar untuk menjaga bandar ini dengan kewangan mereka sendiri, cara pemerintahan mereka sendiri, dan itu yang sedang terjadi di Turki. Dan kita pun dah baru selesai Indonesia juga. Kalau Indonesia tu pilihan presiden dengan pilkada. Ni lebih kurang macam tu lah. Sebab kita Malaysia pilihan raya umum semua sekali serentak berjalan. Kita tak pilih presiden, kita tak pilih Perdana Menteri, kita pilih parti yang majoriti dan parti yang akan menentukan ketua kepada pemimpin negara. Jadi sedikit berbeza pemahaman. Kalau pemahaman yang perlu saya berikan untuk penonton di sana, sedikit berbeza perjalanan demokrasi. Tapi yang terakhir dia, Prof, saya ingin memetik kata Ikram, ketua CHP yang mengatakan, Imamoglu, yang mengatakan ini adalah suara yang rakyat hantar kepada Presiden Erdogan, yang menyatakan sudah tamat pemerintahan sudah tamat pemerintahan oleh seseorang pemimpin. Only one leader, one man. Tapi sebenarnya saya ingat ini retorik politik, sebab dia dapat 37% undi, Erdogan dapat 35-36 begitu, beza 2%. Cakap dia besar. Dia biasa pembangkang, bro. Dia membangkang, bro. Dia dapat 37 tu. Besar tu. Tak pernah dapat kan. Jadi itu yang saya dia saya replay lah balik video ni. Saya jumpa ni, saya replay balik video tu. Bersungguh-sungguh, bro, dia cakap macam baru lepas menang Turki. Tapi itulah sedikit sebanyak mungkin mereka kita bercakap lagi realiti kan. Politik bercakap dari segi retorik. Kita realiti sebutkan tadi, betul lah dia menang, tapi menang 2% undi. Itu pun disebabkan peratus undi yang Erdogan dapat sebelum daripada Yendidim Refah tu berpindah. Cuma saya tak pasti dia, sebab parti Refah menang satu bandar. Satu bandar, betul. Saya tak pasti bandar mana. Saya tak sempat tengok bandar mana. Nanti mungkin kita boleh lihat. Tapi apa pun, Prof, itu perkara yang saya sangat ni lah. Sebab bila melihat cicipan dia di semua media sosial, seolah-olah dia baru lepas menang Istanbul, menang besar, baru lepas menang Turki. Menang Turki. Tapi apa pun itu adalah dia siap riot di jalan raya, nak meraihkan kemenangan. Tapi Istanbul Erdogan juga muncul dan menyatakan kita akan buat lebih baik lagi untuk pilihan raya akan datang. Jadi itulah sedikit sebanyak polemik dan juga isu berkenaan dengan pilihan raya tempatan Turki yang kita lihat baru saja berlangsung selesai Ahad yang lalu. Dan semoga ada perkara yang kita boleh lihat lebih dalam lagi untuk kita pelajari sesuatu, ataupun perkara yang boleh kita ambil intibar daripada pilihan raya Turki ini untuk kita jadikan sebagai contoh untuk memacu negara kita ke arah yang lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih atas perhatian dan kesudian untuk menonton perbincangan ini, dan insyaAllah kita akan kembali dalam Fakta Analisis untuk bincang yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Dato' Dr. Muhammad Arianto bin Osman, Ketua Pengarah Eksekutif Institut Darul-Ihsan, dan insyaAllah kita kembali lagi dalam acara yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.